Okay, so when you come to a question like this, maksudnya bila soalan tracing lah, okay? Tak kisahlah tracing untuk if else ke untuk tracing apa lagi ni kita tracing bengong dia tak? Tracing bengong tu maksudnya tracing yang straightforward lah. Tak ada. Ada tracing if else. Biasanya tracing akan melibatkan something like if else and then tracing looping dan rasanya ada satu lah tracing function. Ada tak? Tak ada program. Tak ada. Oh, tak ada. Terus buat program terus. Okay? Buat makan tak banyak. Aku makan tak dendam. Yeah. But anyway, so bila kita melibatkan tracing rasanya macam matematik lah. Pastikan you all conteng someone. Okay? So maksud conteng tu maksudnya biasanya kita akan cuba jawab dalam bentuk table lah. Dia akan ajar dalam bentuk table. So untuk 1, 2, 6 you all terpulang pada lecture tu lah. Jadi biasanya saya galak gunakan table. Sebabnya nanti bila looping memang akan pakai table. You akan sentiasa update the value. Okay. So just content je. Supaya you ada record. Okay. Yang paling penting adalah you ada update of the value. Okay, of the variable. Sebab sometimes dia tanya apa, what the new variable. Okay. And then sometimes most of the time dia tanya what is the output given, okay, by the program. So pastikan you ada content. You kata number start dengan 185. Okay, kata siap satu. Okay. So this one kita kata dia kata if, okay, sorry, if number jangan tulis number dah because this is for you. Okay, so you boleh lah type if 185 modulus with 2 equal to 0. So betul lah 185 modulus by 2. Okay, so maksudnya kita kena ingat lah 185 modulus by 2 tu apa kan. Saya recall. So 185 modulus by 2 tu maksudnya bahagi 2 lah. So you will get 97. Okay. So you get around 184 lah. Kalau saya salah betul kan? Saya rasa saya dah salah ni. So, saya pakai calculator. 185 divided by kan tak salah 92. Okay. So 92 ni you akan dapat 184. Okay. So bila you minus dapat. Okay. So when you do modulus operation, you are finding the remainder. Right? So your balance is 1. Your remainder is 1. So by right kat sini you dapat 1 equal to 1. So the result is 4. Okay. So bila result kita 4, maksudnya see out ni tak payahlah kita see out. Maksudnya x ni dari satu x ni tak buat. So maksudnya this one tak ada lah. Dia tak buat. Okay. Tak buat. Okay. So kalau dia tak buat yang ni, confirm dia akan buat yang else. Okay. So else apa dia? Y. So ini yang akan kita. Saya punya buat flash kat luar. Oh buat dekat atas ni. Oh no. Okay. Okay. So maksudnya yang ini yang akan kita buat. That's my boxes lah. Okay. Okay. So the next one, so yang ini lagi satunya dia nak test kita sebenarnya adalah what we call that. Yang ini sebenarnya yang dia nak test adalah kita tahu tak dalam ni sebenarnya ada dua set of if. Ni the first set. Okay. So sebabkan yang kedua ni dia start dengan a new if, so ini adalah set yang kedua. Okay. So dalam ni kita start sekali if, okay, 185 can be modulus by 1. Jawapan dia 0 tak? Okay. So 185 of course can be modulus by 1. Okay. So this one kita akan dapat jawapan dia
So, kalau true maksudnya dia akan keluar lah. Kan? Jadi sekarang dia akan berlaku. Okay. So, maksudnya kita ada dua output. Okay. So, the next one, once you dah complete buat kan, you have to decide how the output going to look like. So, output tu macam mana? Output tu akan keluar macam ni ke? Y, 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 Y. Okay. Dan Z. Ataupun dia akan keluar macam mana lagi boleh? Y, 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 Y. Okay. Dan Z, 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 Z. Ada space ataupun Y, 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 Y. Z, 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 Z. Kita kena tengok lah dekat si out ni apa yang ada. Okay. So kalau kita tengok kat si out ni sebenarnya ada error. Yang ni pun ada error dia tak letak semicolon. Saya pun buat perasan. Okay, dia tak ada semicolon, tak ada semicolon. Okay. Anyhow, assume lah ada. Okay. What we call that? Alamak, hilang. Where is it? Oh, this one. Okay. So kalau kita tengok ni, si out dia tak ada end line, tak ada space, tak ada, saya terlupa dari satu example. Ataupun output dia ada jarak satu tab. Soalan lah. Saya nak tekan tab dalam betul. How to press tab. Tak tahu. Space. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun ada tab. Kan? So kalau kita tengok, end line tak ada, tab tak ada, new line tak ada, semua tak ada. Spacing pun tak ada. Oh, Z saya terlebih. Maksudnya 4 sahaja. 1, 2, 3. So sama. Okay. Yang ni pun you kena jaga bila, especially bila ni lah. Final nanti. Okay. So be careful dengan apa yang you saja. Kadang-kadang you dah jawab perfect macam ni kan. Elok-elok boleh dapat berapa markah. Nah ni mungkin 2 markah kan. Okay. Dapat elok-elok boleh dapat 2 markah tinggal 1. Okay. Terlebih. Macam tu lah. Sebab kalau you salah lah. Tak boleh lah nak bagi markah sama kan. Tapi soalan ni pun pelik juga bawahnya ada 5 pula. Okay, so be careful lah. Okay. Okay, so by right the answer should be ni dia. Kita mesti nak satu ni tu. Balikkan dia. Okay. So Y with the palsy patutnya jadi. Okay, ada soalan tak untuk tracing? So tracing senang lah. Okay. So hopefully you punya tracing senang. Okay. Any question so far? Ada? Yeah. Okay. Oh, ada satu soalan saya lupa. Okay, so dia tanya apa nama yang sesuai. Boleh type kat chat Macam jual barang online lah. Boleh lock harga kat chat. Apa nama yang sesuai untuk Z. Okay, and then ni kita buat lah for Z. Bagi sabun yang soalan kan. Banyak salah. Anybody? Apa nama yang sesuai untuk X? Apa nama yang sesuai untuk kita replace the value of X, Y and Z? Anybody? Ini suggestion. Ini 3 markah final. Anybody? Cepat. Anybody? Ni yang lupa apa ni? You jawab dia betul. Okay. I hope you are kidding me. Okay. Alphabet A. What alphabet A? X yang C out X banyak-banyak, C out Y banyak-banyak tu. Dengan C out Z banyak-banyak tu. You kena replacekan nama dia dengan apa yang sesuai. Apa yang you buat kat situ. Okay, alphabet X. What? No, yang C out X ni. You are talking about this one. Anybody? 3 ni. Apa nama yang sesuai untuk kita ni? Okay. So,
Dia bagi. Udah? Tak ada? Tak ada. Tak tahu. Okey. Nampaklah you are struggling. It's okay, it's okay. Okay, so X, X, X ni kalau kita tengok, kan, dia out, X, X, X ni, dia si out X, X ni, is the result of this one. Betul tak? Result daripada, dia hanya akan keluar kalau number tu, dia boleh modulus dengan 2 dan bakinya adalah kosong. Okay. So, apa nombor? Kalau kita tengok kan, kita nak clear ni. Ni. Okay. So, apa nombor? Dan apa sahaja number? Okay. Bila you divide by 2, okay, then you dapat result dia. Okay. Then you boleh tolak dengan same number. Maksudnya you dapat result 0. Okay. Apa nombor yang bahagi dengan 2, result dia punya remainder 0. Okay. Itu soalannya. Itu sepatutnya clue untuk kita menjawab apa yang boleh kita gantikan dengan X. Okay. So kalau kita tengok, dia kata kat sini, number modulus by 2, the remainder masih 0. So, apa kita boleh kata? Kita boleh bagi contoh macam ni lah. Kan? Jadi kita kata 100. 100 modulus by 2, baki dia 0. Betul tak? So, kita kata 50. 50 modulus by 2, okay, baki dia 0. 22. 22 modulus by 2, okay, bila kita bahagi, jawapannya 11 tapi baki kat bawah dia kosong. Okay. Sebab 11 darab 22, 22 tolak 22, baki dia kosong. Okay. Maksudnya kalau letak 10 ke, kalau you letak 2 ke, you letak 4 sekali pun, okay, kalau you letak katakan 1000 pun. So apa ciri-ciri nombor yang saya listkan? 100, 50, 22, okay, 10, 22, 44, 1000. Okay. So from here we can see that, okay, nombor-nombor ni adalah nombor-nombor genap. Betul tak? Nombor-nombor yang boleh dibahagi dengan 2, yang baki dia kosong. Okay. Nombor yang boleh dibahagi dengan 2, yang bakinya tidak ada kosong, adalah nombor genap. Nombor. Tapi kita tak boleh tulis nombor genap. Okay. So untuk X, X, X ni sepatutnya kita gantikan dengan is, even number. Itulah ayat yang sesuai untuk kita gantikan X, 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 X. Nampak tak sekarang? Faham tak apa yang dia nak cuba buat? Okay. So kalau kita tengok yang Y tu, maksudnya kalau atas tu genap, automatik yang bawah tu macam nombor kita pakai kan, 185 kan. Good. Ada yang dah faham tu kan. 185 tu. So 185 tu kalau kita tengok, kita gantikan dengan apa sahaja nombor. Kiranya output tu merujuk pada jawapan yes. Betul. Maksudnya dia bukannya suka hati kita boleh letak apa. Kan? Even kalau kita nak bagi identifier name pun, kalau boleh kita bagi yang ada makna. Kan? Yang apa ni? Yang related dengan kita punya program. Okay. So kalau kita tengok, kalau dah atas tu even, lawannya mesti odd. Kalau atas tu kata hitam, lawannya mesti putih. Sebab dia is or else. Ya, maksudnya kalau tak ini. Dua je pilihan. 50-50 chances. So maksudnya dia macam apa sahajanya berlawan. So lawan even adalah odd. So untuk Y kita boleh jawab is an odd number. Ataupun apa-apa ayat lah. Tak semestinya kena ada this. Kalau you letak even number, odd number pun, kalau saya terima je. As long as ada perkataan even, ada perkataan odd. Jangan you pakai perkataan genap dengan ganjil. Sebab kalau you baca kat soalan tu, sepatutnya dia ada tulis kan. Soalan ni kan. Standard kita lah. Standard UiTM kan. Answer all question in English. Okay. So that's the true answer. So bila you dah nampak macam ni, so by right untuk Z, ada idea tak untuk Z? Last one. Okay. So for Z is very simple lah. Dia bukan even, dia bukan odd. Okay. So apa yang dia boleh jadi?
Jadi boleh jadi apa? So, Z dia boleh jadi this number is divisible by nombor yang boleh dibahagi dengan ini saya delete lah. Boleh terconfuse kan. So Z kita boleh gantikan dengan this number is divisible by maksudnya kalau dia buat kat situ katakan number divide by modulus by by 3 ke apa kan, and jawapan dia kosong. So maksudnya kat situ number tu divisible by 3 is depend on the number that you are modulusing. So kalau x tu tadi kalau tak jawapan divisible by 2 boleh juga tak? Habis bawah dia nak tulis apa? Not divisible by 2. Nampak tak? Dia tak apa tu? Sebab dia dalam dua keadaan. Faham tak? Maksudnya bila ni nak compare something, kan? Dia macam ni compare negatif lawan dia positif. Male, female. Black, white. Kan? Macam tu lah. Dia ada pasangan dia. Pasangan baik buruk dia lah. Kan? Maksudnya kalau you kata kat atas divisible by 2, kat bawah you tulis not divisible by 2. Okay. Betul tu betul dari segi logik. Tapi dari segi apa ni? Dari segi algoritmnya, dia jadi tak betul lah. Sebab kita bukannya mencari dia divisible by 2 or not sebenarnya. Kita nak melihat dia even, dia sama ada even atau odd. Kalau dia divisible by 2, you hanya boleh jawab bila dia single. Maksudnya bila dia tak ada L. Sebab bila dia ada L, expectationnya, kebiasaannya adalah dia menggunakan lawan. Maksudnya atas mungkin dia kata hitam, bawah dia kata putih. Macam tu lah. So tak digalakkan lah. Sebab nanti akan bergantung pada apa orang putih kata, akan bergantung jawapan you macam tak konkret lah. Kalau you dapat markah pun mungkin 3.5 je ke. So, why go for half when you can get 2? Okay? So ada soalan untuk yang ini? Sebelum kita mula yang bawah ni. So yang bawah ni hopefully you now have rough idea. Okay. Dapat untuk soalan tracing. Tracing ni senang je. Dia memerlukan skill lah. Okay. So kalau tracing ni lagi satu, kalau dia dah biasa nanti, something je. Assalamualaikum. Oh, kat sini. So kalau dalam buku kita ni ada banyak soalan tracing. So tracing ni macam seronok lah. Raya je boleh buat lah. Raya boleh balik kampung. So kalau kampung jauh kan, rumah je kan. Lepas tu kalau orang tak datang beraya kan. So you can do tracing on your own. So exercise 3.1 tu sebenarnya semuanya adalah tracing. Kalau you buka you punya ni kan. So exercise 3.1 ni sebenarnya semua adalah tracing. So kenapa saya galakkan buat yang ini? Tak kisahlah lecturer want to see you galakkan ke tak galakkan kan. Tapi saya akan galakkan. Kenapa saya galakkan buat yang ini? Sebab dalam Alice, Alice based on Java. Java ke, C++ ke, conditioning dia sama. Similar. Kecuali untuk string punya comparable. Selain daripada tu dia sama. Dia nampak sama. Si out, si in juga yang lain. Yang if dia, how they do it, the if, the logical of the if, the symbol, the operator inside the if is the same. Okay. So saya galakkan lah buat tracing 3.1 tu. Okay. And then boleh lah kalau nak bincangkan masa kelas ni kan. Nanti boleh bring up the question. So no problem. Okay. So hopefully raya you buat lah. Sambil duduk-duduk tu kan. 3.1 ada banyak tracing. Okay. 4.1 pun soalan awal-awal tu kalau you tengok exercise 4.1 untuk looping kan. I think the first 10 question at least. Yeah, at least lah. Tapi saya rasa lebih ya untuk 4.1 tu. Main 4.1. Okay. 4.1 kalau you tengok kan. The first, 10. Around 10. Tak, kurang. Okay. Ini tak ada banyak sangat tracing. Boleh lah kalau nak anggap dia sebagai. So please do your tracing exercise lah. Okay. Soalan tu memang
soalan tu semua memang buat dalam edit. Yes, yang saya minta ni, untuk yang bawah ni saya minta buat dalam edit. Tapi yang C++ ni, kalau you tengah belajar waktu tu, buatlah dalam dev. Okay? Macam malam kan, diorang minta saya buat. Diorang denda saya buat. Okay? Diorang minta saya buat dalam Alice dengan dalam C++ kan. Okay? No problem. Dia senang. Okay. Okay. So for this one, very simple lah. Okay. So saya tak buat baru lah. Saya share yang malam punya je. Okay. So kalau kita tengok this one. Okay. So benda pertama yang kita boleh tengok. Yang satu baru ni. Oh, here. Okay. Okay. So, untuk yang nombor 1 ni kan, untuk soalan nombor 4 ni, the first one apa yang kita boleh buat adalah, kita follow the PDLC lah. Okay. Program Development Plus Cycle. Okay. So, dalam Alice pun macam yang ada mention, dalam 126 pun ada mention. Okay. Saya suka relate dengan 126 sebab hidup mati you all bersama komputer ni bergantung pada 126. Sebab after 126 ada 236 kot, I guess. Ada C++ 2 lah maksudnya kan. And then you ada Java lagi kan. Ada banyak lah programming languages yang you akan belajar kan. At least ni you belajar one off. You belajar one off and the idea is nak nurture your logic. Okay. Tapi your hardcore programming dekat. Okay. So back to this one. Okay. So kita follow PDLC. Okay. Walaupun soalan ni tak minta lah. Okay. So based on this question, kalau you nak test dia punya understanding is, boleh tak you buat dia punya analysis table. Apa maksud analysis table tu kalau you perasan, kan? Soalan final insyaAllah ada lah untuk you all kan, especially untuk 126, dia akan tanya. Identify the input, the process and the output. Dia akan tanya soalan ni. So bila dia kata identify the input, process, output ni, maksudnya you buat the step 1 of the PDLC. You buat analysis. You buat the analysis table. Okay. Itu maksud dia. Walaupun dia tak sebut the analysis table. Sebab tak ada istilah analysis table pun sebenarnya. Tak silap saya. Saya ingin cek istilah-istilah. Supaya senang saya nak bercakap. Tidak saya nak kata apa table apa kan. Okay. So, hopefully you can derive lah your analysis table. Cuma analysis table saya, kebiasaannya saya akan tambah lah. Okay. Saya suka tambah analysis table saya. Ini macam yang saya sharekan dekat WhatsApp tu. Okay. So, analysis table saya suka tambah. Oh lah, saya share tanpa print. Sebab bila tak, tanpa apa? Print. Jadi saya tak cantik ada line-line biru merah. Yeah. It's okay. Hopefully you still can read it. So, saya suka tambah declaration. Kenapa saya suka tambah declaration? Sebab saya nak memudahkan hidup saya lah. Okay. Sebab bila ada declaration, sebab nanti dalam dalam analysis table memang tak ada declaration tu lah. Okay. Tapi kalau tengok soalan pun tak ada dia tanya. Okay. Tapi bila kita buat the next step, the design step, bila you pakai pseudocode, bila you pakai flowchart kan, you akan start tambahkan declaration dekat atas. Even dalam buku pun dia ada buat declaration. Okay, so kita look back at the book. Okay. Based on the book, kita boleh refer katakan kepada bilang. Dan saya nak cari ni dah tak jumpa kan. Oh tak ada. Okay, maksudnya apa yang patut cakap adalah bila kita buat analisis kan. Bila kita buat pseudocode ataupun flowchart, sebenarnya dekat chapter 1 lah. Okay. So kalau kita tengok dia tak ada buat apa ni orang kata declaration to specific. Okay. Tapi dia suka buat cara panjang. Maksudnya bila dia nak pakai variable tu dia define. Bila dia nak pakai variable tu dia define. Nampak? Kalau you refer to page 18 and 19 kan. You akan tengok dekat pseudocode especially lah kat flowchart tak nampak sangat. Okay. Kat flowchart dia pakai variable and the process saja. Tapi kat pseudocode page 18 dengan 19 kan,
Kita tengok bila dia nak pakai cost, dia bagi tahu. Cost is a real number. Kan? And then variable name untuk selling price pun dia bagi tahu. Selling price is a real number. Sebelum dia nak calculate profit, dia declare dulu profit. Profit is also a real number. Okay? So dia buat macam itulah cara dia declare. Bila dia nak pakai baru dia declare. So kalau kita buat macam ni, susah pula kita nak matchkan dengan stage 3. Kita punya implementation, kita punya coding. Okay? So sebab tu saya lagi suka kita declare secara berasingan. Jadikan dia satu proses yang berasingan. Okay? So hopefully tak ada masalah lah to read this, what we call that, to read the analysis table given. Okay? So for the analysis table, ni, so based on the question, bila kita baca, okay, so kita akan dapat tengok lah the question kan. Bila kita baca, dia kata kat sini, write a program segment to calculate and display the total yearly income of an employee which is calculated from his total salary and annual bonus. Okay, dia suruh calculate and display the total yearly income. Okay, so by right, kalau kita tengok ni, okay, so kalau kita ikutkan, saya punya ni salah. Okay. So sebenarnya yang dia suruh jadikan sebagai output hanya satu, the yearly income. Okay. Tapi saya suka buat reset kan. So saya terbiasa buat. Kalau tengok yang saya share ni, nampak salah. Okay. It's okay, no harm. Jadi saya potong. Okay. So yang this one, so be calculated from his total salary and annual bonus. Nampak So kita dah tahu ada 3 variable. Kurang-kurang. Total yearly income, total salary and annual bonus. Okay. And then dia kata, the user will be asked to enter employee monthly salary. Tambahlah satu variable. Yang ini sebagai input. And year of service. So lagi satu sebagai input. Nampak? So ada 2 input. Okay. So ada 2 input, ada beberapa proses dan ada service. So the year of service will determine the bonus. So ada istilah bonus pula kan. The annual bonus is. Okay. So apa kita boleh buat kat sini? Annual bonus. Tak payah tukar lah. Banyak nanti saya kena tukar kan. Okay. Saya buang yang ini je. So yang ini sebenarnya kalau ikut soalan, yang lain ni tak perlulah. Okay. Tapi saya suka letak juga dia dekat output. Okay. Dan sebab apa saya suka letak? Sebab supaya saya ada benda nak disemak. Macam tu lah. Bila kita nak semak jawapan kan, kita kena tahulah monthly salary dia berapa, apa semua. So kita boleh kira calculator sendiri. Okay. So that's the output. Output dia kalau ikut soalan tadi hanyalah dia jadi income. Okay. And then kalau kita tengok soalan tadi, dia kata, ini soalan ni, soalan kat atas. Okay, soalan dia kata, the user will be asked to enter employee month salary and year of service. Month salary and year of service. Okay. So based on the month salary, kita darabkan yang kita tahu setahun ada 12 bulan. Kita tambah puluhan. Okay. Buanglah balik puluhan ni. Darabnya 12 bulan. So, saya tahu kenapa. Sebab dalam at least dia akan jadi decimal number kan. Okay. So, tambah balik. So, saya buat this on alien. So, total salary sama dengan monthly salary darab dengan. Okay. And then dia kata, dia kata lagi kat bawah kat atas ni, the employee year of service will determine the bonus receipt. So macam mana nak tahu bonus receipt? Itu based on the given level. Okay. So dia punya trick kat sini lah. 3 to 5, 6 to 10. Okay. Yang ini tak langgar, yang ini kita bertindih lah. Maksudnya numbering dia sama. Numbering sama, numbering lain. So dia trick kita kat situ. Okay, so kita perasan lah. Okay. So this one, where is it? Okay. Okay. So based on this one, kalau you tengok saya buat ni dia based on the pseudocode. Okay. So pseudocode ni kalau kita tengok sekali imbas, kalau dia pernah pakai BB dia, umpama macam BB dia. Okay. Saya pun dah terbiasa letak semicolon walaupun tak apa. Okay.
So based on the condition lah. Kalau dia antara 0, okay, dia hit the 0 and less than 3. Maksudnya 0, 1 and 2 years only. The first 2 years sahaja. Okay, so why not saya tukar set? Nanti saya tukar semua. Okay. So this one, year less than 3. Maksudnya 0, 1, 2 sahaja. Okay. Bonus dia akan dapat 100. If it's from third year, fourth and fifth, dia akan dapat 500. Okay. So daripada tahun ke-6, the 6 years, until the 10 years, dia akan dapat 800. Then anything more than 10, dia akan dapat 100. This is just in case sajalah ada user you masukkan negatif number. Okay. And negative number you also do. Okay. So based on the total salary and the bonus registered, you akan tambahkan untuk dapatkan jadi. Okay. Ada soalan tak macam mana nak buat analysis table? So, untuk analysis table yang ini sebenarnya tak penting. Tak ditanya pun tadi kalau kita tengok dalam. Saya suka letak dia kat situ sebab apa? Oh, sebab nanti kat tempat yang lain kita nak pakai. Itu sebab dia. Okay. Any question so far? Ada soalan? Okay, ada. Dia kata, dia tak lalu tu. Okay, sebenarnya ni tak penting kan. Okay, so saya tak ada. Okay, so this one. Okay, so the next one. Nampak tak? Bila kita dah buat kita punya analysis table tu cantik. So, dia jadi mudah lah untuk kita buat kita punya apa pula namanya pseudocode. Okay. So pseudocode kita pun jadi mudah lah untuk kita buat. Maksudnya kita dah ada declaration kan tambahannya. Jadi kita dah ada declaration tambahan yang tak perlu buat ni. Itu kita boleh letak je kat situ. Okay. And then untuk input dalam pseudocode biasanya kita tambah lah. Okay. Untuk memudahkan pemahaman kan kita tambahkan perkataan sama ada input ke, input monthly salary ke, cap ke, ataupun apa ni namanya, apa sahajalah istilah yang menggambarkan you cuba mendapatkan data daripada user. Okay. So untuk proses saya terbalikkan sikit, okay, daripada ni. Mula saya ikut susunan, okay, and then saya terbalikkan sebab supaya senang saya nak lukis. Ucap menjadi cantik lah. Ucap. Okay. And then yang lain macam biasa. And then the output kita boleh pakai istilah print, display and so on. Okay. Okay. Any question untuk pseudocode? By right pseudocode is easy lah. So nanti bila kita dah habis syllabus, kita start review soalan final nanti, saya akan tunjukkan pseudocode style 116 ni dia, sebab kita kan based on animation kan. So pseudocode dia panjang lah, dia textual pseudocode. Istilah dia textual something. Okay. So dia tak straightforward macam ni lah. Jadi you kena cerita detail. The alien turn face, berapa degree, apa sahaja yang ada dekat that one. Buatlah. Okay. Baik. Okay, no harm. Yang paling penting dalam pseudocode, mana-mana pseudocode pun yang paling penting adalah kita punya indentation. Okay. Ada soalan pasal pseudocode? Ini kurang sikit stress. Saya tunjuk je tak buat balik. Okay. Ada soalan? Any question? For today. For pseudocode? Tak ada soalan. Okay, thank you. Okay, the next one. Tolong stopkan saya kalau ni saya buat yang ni. Saya buat session soalan final ni awal-awal. Tapi nasib baik based on 1, 2, 3. Sebab ada kawan you all yang cakap dia lost. Okay. Saya mencari siapa yang kata lost lah. Dia lost lagi ke tak. Okay. Okay, now about flowchart. Okay. Flowchart pun soalan yang favourite lah. Okay. Sama ada dia suruh lukis ataupun given dia suruh buat coding. Tapi kalau biasanya 116 ni, dia akan suruh you produce the flowchart. Okay. So kalau kita ada analysis table yang cantik macam tadi, kita pun boleh buat flowchart yang mudah. Okay. Kita ada start. Okay. Dan terus kita buat proses untuk declare.
Kita pakai rectangle lah. Okay. Dan parallelogram ni untuk dapatkan input. Yang ni saya copy je daripada apa nama tadi? Pseudocode. Okay. And then continue. Okay. Pastikan label dia sama lah. So that the user can read B1, go back to continue to B1. Okay. Macam mana nak tahu siapa pemula, siapa penyambung? Tengoklah arah arrow tu kan. Okay. That's common sense lah. Okay. And then cara baca dia macam mana dia nak tunjuk cara baca dia? I know. Explain it, right? Okay. So cara baca dia, okay. Macam mana saya contoh contoh. Okay. Okay. So bila kita buat diamond ni kita pakai untuk dua-dua. So dalam flowchart memang kena ada declaration tu. Itu soalan yang bagus. Pada saya lah, okay, pada saya, whatever you do at your, apa tadi namanya, whatever you do at your analysis table, you should do the same. Dia punya logic lah, dia punya common sense lah. Whatever you do at your analysis table, it should be the same as what you're going to do inside your pseudocode. Faham tak? Sebab kalau dalam analysis table yang basic, dia tengok dia bagi variable name je. Okay? Itu pun dah di-consider betul. Okay? Tapi bila you nak buat siapa namanya, pseudocode, okay? Kalau you tengok buku, dia ada define kan apakah jenis setiap variable tu. Nampak tak? So, dia jadi macam tak match. So, kerja you jadi macam tak siap-siap daripada awal sampai habis kan. You kena fikir, dia berubah. Faham tak? So, pada saya tak cantik macam tu. Dia sebenarnya pseudocode dengan flowchart ni tak ada istilah betul atau salah. Itu masalahnya. So how standard you want it to be? Itu persoalan. So saya suka kalau ada. To be safe, ada saja. Sebab sometimes dalam final dia ada, maka kadang-kadang dia tak ada. So to be safe, just buat. Declaration. Itu my advice lah. Tapi depend on your 1 to 6 lah. Okay. Untuk 1 to 8, kalau boleh 1 to 8. Untuk 116, kalau boleh buatlah. Okay. So, sometimes dalam final, the declaration part ada markah. Sometimes tak ada markah. Okay. Sebab tu saya ajar yang paling perfect lah. Maksudnya daripada analisis tu, dah menjawab dah you punya code tadi, and then kita dah menjawab. Okay, hopefully ada answer question. Kita check kat sini. Okay. Okay, so berbalik pada diamond ni. Okay, so diamond ni kita gunakan untuk any selection lah, any condition. Okay. Maksudnya untuk if pun dia pakai diamond, untuk switch case pun dia pakai diamond, untuk looping pun dia pakai diamond. Tak kisah mana-mana loop dia pakai. Dalam at least ada satu je loop. Dua kot, termasuk for if kan. Dalam C++ ada 3 loop. So tak kisah mana-mana program, mana-mana language pun. Okay? Untuk looping dengan untuk if, kita akan pakai diamond. Tak kisahlah you pakai syntax yang mana. Okay? So untuk baca diamond ni, kita kena baca dia, biasanya saya akan explain bacaan berdasarkan if else lah. Sebab nak explain berdasarkan switch case tu dia, apa orang kata, tak adalah susah. Cuma dia memerlukan pemahaman yang sedikit. Okay. Sebab cara tulis dia lain sikit kan. Okay. So kita gunakan if else lah. So bila you masukkan kepala ni, diamond ni, kan, kepala diamond. So, kepala diamond ni menggambarkan if. Sebab tu cerita dia if. Okay. Sebab bila if, you check the condition, kalau boleh buat, if the condition is met, the result become true, and then do something. Ini yang ada dalam body compound you all tu. Yang ini yang ada dalam kita punya bracket. Nampak So yang ini dia berada dalam kita punya body. Okay. So mana datang cerita else if? Okay. So kalau ini tak boleh buat, dia akan buat yang false. Nampak tak? Dia ada level false kan, dia akan buat yang false. Bila dia keluar je ke diamond ni, dia jadi else.
Bila dia keluar kat diamond bawah tu dia jadi L. Okay. So diamond kat bawah ni pula bergabung dengan diamond yang baru. Kan? Diamond yang baru ni bila dia dekat atas, nama dia adalah if balik. Faham tak? Kat sini jadi if, kat sini dia else kan? Itu yang datang cerita else if. So kalau else if boleh tak ada syarat? Boleh ada syarat. Tu jadi lagi syarat. Itu cara baca dia. Okay? Tak muat pula. Balik. So barulah dia boleh buat this condition pula. Okay? Buat dalam ni. Kena sambung lagi. Keluar lagi kat sini. So dia jadi lagi else. Okay? So jumpa lagi diamond masuk dia jadi if. Okay? And then if dia ada syarat. Buat lagi syarat. Itulah cerita dia. Sampailah bawah. Tak bawah. Tak habis. Okay? So sampailah bawah macam ni. Okay? So kat bawah ni tengok. Bawah ni dia jadi else, if, and then ada condition, ada result, and then dia keluar kat sini ada else. So else kita setkan sama dengan 0. Else ada syarat tak? Else yang last. Else yang last tak jumpa apa-apa diamond. Sebab tu dia tak ada syarat. Else yang last pun tak ada apa-apa condition. Sebab tu tak ada syarat. Terus ada dia punya statement. Apa yang kita nak buat. Macam ni. Else tak ada syarat. Okay. Terus kita jumpa dia punya statement. Apa yang dia nak buat. Dapat Dapat cerita dia. Okay. Dapat Any question so far untuk if? Itu yang penting. If. Ada soalan? If. Faham Faham. Ya? Kalau tak ada saya faham. Ya? So sama juga dengan continue. So, kita akan continue lah. Di dua. Lagi satu bila you buat if else pastikan dia tak tergantung. Maksud tak tergantung. Yang belakang. Pastikan dia menuju ke satu matlamat yang sama. Sebab in the end, dia nak display output lah. Tak kisahlah you punya output betul ke salah ke. Program you mesti nak ke arah N. Kan? So, make sure dia tak tergantung. Tak tergantung. Make sure dia tak tergantung. Make sure dia ada value. Tak tergantung tu maksudnya make sure jangan dia macam ni. Jangan dia habis macam tu. Lepas tu tak tahu dia nak ke mana. Pastikan dia bersambung. Macam saya buat lah. Maksudnya, tak kisah mana-mana result, 1150 ke, 800 ke, 1000 kosong sekalipun, dia akan pergi kepada continue. Okay? Kenapa saya punya pergi kepada continue? Maksudnya, dia sebenarnya akan pergi kepada the next process, which is multiplication. Maksudnya, bukanlah, next process bukan multiplication. Bonus ni, tak kisah mana-mana result dia, kita akan pakai masa addition. Faham So, make sure dia tak tergantung. Pastikan ceritanya bersambung. Okay. So, kat sini saya sambung the next process. So, yang ni tak bolehlah buat dalam diamond ke apa kan. Di proses, so kita pakai rectangle, multiplication and simple addition. And then, display our output. Ni sebab tu tadi saya, kalau output by logic kan, kita mana ada display satu output tu kan. Kita mesti display. Mesti ada jalan cerita kan, macam receipt kedai lah. Dah lah cashier tu dah scan 100 barang you beli kan. Dia nak dia display satu barang je ke? Dia nak dia display total je, dia nak display semua harga barang satu-satu dengan kuantiti berapa esok. Itulah logik tu kenapa saya suka display semua. Okay? Tapi bila untuk analisis table tu macam tak ada soalan. Dia sebenarnya dia bergantung pada penerima. Okay. Ada soalan tak? Continue, selection, proses. Bagus soalan ni sebab saya boleh tunjukkan proses based on the control structure. Okay. Yang ni selection control structure lah. And proses berdasarkan normal process. Okay. Ada soalan tak untuk flowchart sebelum kita masuk kepada the coding? Coding pun dah siap dah. Okay. Okay. So, untuk coding simple lah. Untuk coding, bolehlah buat. Exit.
susah bila kecil macam tu. Question 4B. Okay. So untuk coding pun sama. Tak ada so far. Okay, thank you. Itu saya dengar. Hopefully work for both lah. Okay. You punya 116 and hopefully it also help with your 1-2. Okay. Okay, so before we look at the 1-6 punya coding, kita tengoklah 1-1-6 punya coding. Okay. So yang ni saya tak buat lah. Kita try fokus kepada what we call that. You tahu tak macam mana nak drag? Tahu tak macam mana nak buat yang ni? Itu yang penting Where is it? So first, macam biasa lah. Okay. You tahu tak macam mana nak drag? Itu yang paling penting. Nak drag dah terror kan? Okay. Kita boleh fokus kat benda-benda yang apa tu orang kata the tedious part of Alice lah. Jadi saya tak payah drag kan. Macam ni kan? So, you tahu kan macam mana nak drag the alien out, okay? Nak drag the wolf out, okay? And then nak resize the wolf, okay? Nak letakkan kat mana the wolf and so on. Ada masalah tak yang itu? The very fundamental of Alice lah. Ada masalah tak? Macam yang ini. Macam nak gunakan text model. Macam ni text model saya ada tapi saya hiddenkan. Okay? So let's say saya keluarkan balik yang 5 ni. Dia ada kat sini, kat bawah ni. Baik. So, ada tak masalah untuk hiddenkan you punya opacity of your object, okay? How to drag your object, resize your object, positioning your object, okay? Ada masalah tak? So, jangan lupa snap kan kalau nak mudah. Okay? Any question tak? Untuk yang the very fundamental dalam Alice. Jangan tanya saya macam mana nak buat karakter duduk. Saya pun tak percaya. Saya kena sit down, tengok dulu kan. Dah lama tak buat benda tu. Saya lupa macam nak bagi dia duduk. Ya? Ada tak? Ada tak ada Semua okey Very fundamental lah. Okay? So bila dah ada all your object, apa semua dah susun kan? You can go to edit. Okay? So kalau you perasan edit code saya, starting dia, saya tak adalah buat set opacity of my text edit to 0. Okay, sebab saya dah set opacity all my text to 0 awal. Okay. So yang sebelum declaration tak ada apa-apa. Cuma yang ini adalah cara untuk mendapatkan distance. Kenapa saya suka dapatkan distance secara dinamis? Okay. Kenapa saya suka buat yang simple macam ni? So, kenapa saya suka dapatkan distance secara dinamik? Sebabnya kalau saya terubah macam ni kan. Maksudnya distance saya sentiasa move dengan apa ni? Move dengan alien ni sentiasa akan travel setengah daripada jarak diorang. Dan setengah tu pun tak habis, tak sampai habis. Dia akan ada minus 0.5 back. So in the end maksudnya jarak dia ada 1 meter lah. Betul tak? Okay, jarak COVID dia ada 1 meter. Okay. So apa orang kata? So kenapa saya suka cari set apa ni jarak anything lah. Anything saya suka buat secara dynamic. Selagi dia boleh dynamic, saya akan dynamic. Dynamic tu maksudnya saya tak hard code kan. Saya tak masukkan jarak dia 3.0, 3.5 macam awal-awal saya ajar tu kan. Saya sebenarnya lagi suka dynamic. Jadi saya kena ajar UOS dulu. Okay. So yang ini kenapa saya suka cari secara dynamic macam ni. Sebabnya adalah betul kan? Sebab saya takut ada perubahan-perubahan ni. Before. So kenapa saya suka buat secara dynamic? Sebab in case kita terbuat macam ni. Sebenarnya bila dah dynamic, macam mana pun kedudukan dia, kalau kita run, dia akan jumpa juga satu sama lain. Macam cinta sejati lah. Dia akan jumpa juga satu sama lain. Letaklah kat ceruk warna pun, cuma masalah dia kamera lah pula. Jadi dia macam berbual kat ujung dunia, sini sama around dia. Sebab jadi still lagi dalam scene lah. So okey lah kan. Nampak Sebab tu saya suka buat dia dan dia akan juga pusing ke arah sama-sama kan. Dia gerak sama-sama, stop dekat 1.5 langkah ke belakang. 0.5. Yeah. So that's why lah.
So yang ini boleh abaikan juga lah. Awal-awal kalau ini jenis nak upload. Okay. Okay, so based on our declaration tadi, sama, tak ada apa-apa. Cuma bila kita declare dalam Alice, so declare dalam Alice very simple. Ini kita tengok dekat bawah ni, ada comment ni, daripada kanan ni ada comment, ada assign, ada variable. So how you going to declare, you kena start daripada sini. So ni drag the variable, mana you nak declare, kat sini lah you set dah. Data type ini siapa kan. Okay. Dan bagilah identifier tu as long as mengikut guideline. Okay. Guideline tu maksudnya sama macam orang tu. Tak boleh start dengan sini, tak boleh ada simbol, tak boleh start dengan number, tak boleh ada space, tak boleh space dengan underscore, tak boleh pakai reserve word, tak boleh, banyaklah tak boleh. Tak boleh redundant, tak boleh berulang nama dia. Jadi kalau tadi dah declare int salary, apa ni, salary, tak boleh ada salary. Buatlah salary 1, salary 2 ke. Yang tu boleh. Okay. Dia tak boleh redundant. Dan dia case maksudnya how you declare it, that's how you should use it. Huruf besar, huruf kecil itu jagalah. Okay. So that's how you do declaration. Patut juga ya buat macam ni. Tak payah saya buat apa-apa. Okay. Ada soalan tak? Macam itu. Untuk the, what we call that, the declaration part. Ada? Antara saya tunggu jawapan. Saya forward je. Jadi orang tak nampak saya punya kan. Ya. Loh, kamu berapa? Ya. Dah. Dengan dia dah lari. Oh, betul lah. Lock kan? Berapa kita share ni? Okay, soalan tu. So, siapa yang tak nampak dekat screen, dia tengok. Okay? Okay, declaration settle eh. So, untuk buat input output ni, yang tanya tak tanya ni tak penting. Yang penting part ni. Yang ni yang penting. Okay? Yang how to assign. Okay? So, macam ni kita nak memasukkan value dalam Alice, tentu saja juga. Okay? So, how we going to assign? Kita just drag, apa tak? Daripada komen ni, assign ada variable. Jadi untuk declare kita pakai variable. So untuk memasukkan value, assign a value, kita pakai assign. Okay. So bila kita pakai assign, kita just simply drag apa yang kita nak assignkan. Okay. So kita kena tahu jenis data dia. So, apa variable yang kita nak assignkan. Okay. Katakan kalau kita nak assignkan jarak antara dua, kita assignkan jarak. Kita assignkan mula-mula dengan okay. Sebab tak ada pilihan lain. Okay. So, kemudian baru kita dapatkan data daripada user. Okay. So, untuk dapatkan data daripada user, cara paling biasa kita buat adalah gunakan main character kita. Okay. Main character tu macam user lah. Macam kita main game kan. Itulah main character kan. User kan. So, kita kena dapatkan get the variable. Get the data. Okay. So, the data can be either of boolean, string, double, and integer. Okay. So, for that, you need to know. Kalau you nak assign pada jarak antara dua. Jarak antara dua you declare sebagai apa? You kena tahulah. So you have to check back ataupun you kena ingat jarak antara dua as decimal number. So decimal number dalam Alice dikira sebagai double. Okay. Kalau you kata whole number macam year of service ni, you kena ingatlah. Kena gunakan get integer. Okay. So itu je yang kita perlu ingat bila membuat input. Itu dia cerita dia. Dia salah. Hopefully tak adalah kan. Okay. Itu cerita pasal okay. Untuk proses tambah tolak I actually order.
Betul kan? Okay. Cuma untuk if lah. Mungkin you ada masalah. Okay. So, taklah saya komenkan yang ni tu. Sebab itu. Okay. So, macam mana nak buat untuk if? Simple. Okay. Based on that one. Nak buat untuk if dia sama. So, kalau kita nak tengok if kita. Yang bagus ni untuk Alice ni tak ada switch case lah. So, tak payah pening kepala kan. Okay, if tu. Faham tak if kan? Kita nak buat kan? So, if ni, dia masukkan if. Awal-awal tu tak ada pilihan. You setkan true ataupun false. Biasanya kita ambil true. Dia kan orang baik kan. Yang baik ni lagi kan. Ambil je benda yang baik. Jangan ambil benda yang salah kan. Okay. So, the first one kita kena tahulah apa kita nak buat. Kan? Maksudnya macam yang atas ni kita nak kata kita nak buat book. So, boleh tertulang pada kita. How your skill lah. Kan? So, kalau you tengok this one, awal-awal lagi you boleh setkan book sebenarnya. Okay. Ataupun you boleh buat satu dulu, tambahkan book kemudian. So, mana yang you prefer. Okay. So, let's do the normal one lah yang saya biasa buat. Biasanya saya akan buat satu-satu. Okay. Maksudnya the first one kita nak kata year of service must be more than 0. Right? Kita komen kan. So kita pergilah more than 0. So siapa yang more than 0? Year of service must be more or equal to 0. Nampak Itu simple selection kita. So nampak kita ambil the relational whole number sebab this one based on year of service. Year of service kita declare sebagai whole number. Maksudnya integer lah sebenarnya nombor dalam partikel perpuluhan. So as long as the year of service more or equal to 0. Okay. So baru ada satu. Kalau ini maksudnya any positive number sebenarnya. Any 0 and positive number. Okay. So kita nak dia limitkan 0, 1, 2. Tapi dalam sudut kod tadi kita buat less than 3. Less than 3 maksudnya 2 lah kan. So kita buat less than 3 lah. Okay. So kita nak dia limitkan. So bila kita nak dia dalam range, dalam limitation, kita kena kata n. It must be between 0 and. It must be between 0 to 2. Bukannya 3. Kalau kita kata 3 nanti between. Okay. 0 to 2. Okay. So 0 to 2 ni maksudnya 0, 1, 2 lah. Okay. So kita tambahkan lagi satu. Kalau kita pakai or, okay, kenapa kita tak pakai or? Or tu maksudnya atau. Kan? Or. Maksudnya, the year can be more or equal to 0. Maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul tak? So, or it can be, dia juga boleh jadi anything less than 3. Maksudnya dia boleh jadi tadi sampai 10 atau dia juga boleh jadi anything less than 3 to 1, 3 to 1, less than 3, sorry. Less than 2, 2, 1, 0, negative 1, negative 2, negative 3, and so on. So dia tak jadi limit. Dia jadi any bigger number or any smaller number. Or kan dah 4. Sebab tu kita pakai n. Supaya dia jadi dalam bentuk range. Okay. Kalau you tak percaya, you boleh cuba kan. Kalau you pakai n kan, dia akan keluar semua value. Okay. So, untuk tambahkan range ni, kita letakkan n. So kita mula setkan true lah macam tadi. So for this one, kita nak kata year of service is less than year of service is less than. Maksudnya kita nak limitkan until 2. So kita boleh buat. Okay. And then the next one, so kalau dia kerja di antara tahun kosong dia, baru berapa bulan kerja lah kiranya. Sebab tu tahun kosong kan, baru 2 bulan kerja. Dia dapat bonus. So 0, 1, 2 kan, the first 2 years lah. Okay. Dia punya pekerjaan. Okay. So apa kita boleh buat adalah sign time. Sign time, dia punya bonus. Bonus. So kalau macam ni, kalau you nak kat kosong dulu pun boleh. Ataupun you terus masukkan custom sebagai 150. Nampak tak? Okay. So nampak tak? Kalau Alice awal-awal ni bagus. Dia ikut cerita sama macam Diamond. Maksudnya bila you drag kan. Itulah yang cerita ni. Bila you drag if kan. Cerita dia sama je macam Diamond. Maksudnya if, maksudnya Diamond masuk if. Okay. Then kalau true buat something, this one. Or else nak buat apa? So you decide nak buat apa. Sama lah macam ni kan. So else nak buat apa sekarang? Else kita nak masuk another diamond. Sebab tu kita drag another. Nampak tak? Macam kita buat flowchart lah. Ada diamond bawah tu kita masukkan lain satu diamond kan. Untuk jadikan dia else if kan. So sama juga ni else. Kita nak jadikan dia else if. Masukkan lagi satu
diamond. Masukkan lagi satu apa ni, body compound. Okay. So yang ni pun kita buatlah benda yang sama. Okay. So saya kena buat juga. Okay. So this one, kita nak dia, the year of service is larger or equal to, sorry. So yang ni kita nak pakai both. Kan, lupa pula. Okay. So yang ni kita nak setkan both siap-siap lah. So tadi kita buat ni dulu, tambahkan n baru ni kan. Yang ni kita buat. Terus kita define. If both condition are kan, maksudnya both true and true. Ini baru kita update kan. Yang ni pun senang juga. So whole number dia larger or equal to, and then whole number what we call that, this one less or equal to, okay, year of service less or equal to, okay. So for this one kita akan assign dengan value, saya tak tahu apa. Oh, okay, 500. Our bonus will be 500. Dia ni dah tengok apa lah, dah tengok apa. Okay. Yeah, I see. Oh, it's okay. Diorang pun nampak rambut. Okay. So the next one, the next one kita tarik lagi lah. So else, diamond keluar kan. Mana tadi diamond kita? Diamond keluar kan. Else, diamond keluar. So kita drag a new if. Kita masukkan a new. So drag a new one. So this one, so kita nak buat, kita buat lah. Kita senang pula set both true ni siap-siap. So year must be larger or equal to 6. Okay. And year must be also less, be larger than 6 but less than 10. Okay. Yeah. Okay. So yang ini kita akan mainkan our bonus will be 8. Okay. And the last one, 1, 2, 3. Oh taklah, last one kan. Tadi satu condition, okay. Else if, saya suka tambah ini. Else if our year of service, okay, is anything more than 10. Maksudnya 11, 12 kan. 30 tahun ke, berapa tahun sekalipun, bonus dia tetap hanya 1 dulu. Okay. So katakan ada tersilap selain daripada itu, so kata for any error, kita juga boleh letakkan ke dalam else dia sebagai, maksudnya kalau kita masuk negatif 2 ke, dia termasuk negatif 7 ke, dia akan tetap jadi. Okay, kita just memastikan dulu. Okay, nampak tak cara buat else, relation dia dengan flowchart, kenapa nama dia else if, kenapa condition. Okay, any question so far? Ada soalan? Tak ada lah. Satu je saya minta, jangan rasa seulang. Okay. Any question? Soalan? Kenapa saya bercakap-cakap tadi? Ini makhluk ni kat sini. Okay. Okay. Tak ada InsyaAllah tak ada. Alhamdulillah. Okay. So output tak ada apa. Okay. So output macam biasa lah. So saya output saya pakai text edit je. Saya tak suruh apa sistem. Saya tak suruh Wolf bercakap. Okay. Saya pakai text edit saja. Saya setkan value pada ni lah. So next saya setkan opacity back to 1. Cuma nak cantikkan untuk Wolf dengan alien, saya setkan opacity pada 2. Okay. Dan yang saya dah share kot. Itu yang saya sharekan kat dalam group lah. Okay. So output very simple. Okay. Hopefully tak ada soalan. Ada? Tak ada? Ada. Okay. So for the last one. What was it? What is it? Oh, the last one will be that lah. How all of this relate to your C++. Simple je relation ni. Saya nak buka. Ya. Okay. Okay. Saya tak tahu you lecturer, you all ajar C++. Saya
Buat cara saya lah. So, kalau you tak tahu apa saya buat, you tanya. Okay. Why is not? Oh, dia tak boleh nak fold to half. Ini boleh. Okay, at least boleh. Okay. Okay, tak ada masalah. Cuma yang tak boleh fold to half is that. Tapi dah tak boleh. Oh, okay. Ini saya nak hide kan ni. Oh, macam tu. Okay. So, saya buat baru lah untuk dia orang kan. Senang. Saya copy paste lah. Okay. Penat nak try. Oh. So, kalau saya lah. Okay. So, how you can relate to your, what you call this? C++. Okay. Okay. One. Alah, saya tak tarik. Okay. So, kalau C++ ya. Okay. So, biasalah. You akan start dengan input. Input, output. Okay. Then, apa sahaja yang berkaitan dengan I.O. biasanya kalau pakai def, dia pre-compile ada. Dia tak payah letak. Okay. Include I.O. manipulation. Okay. And then, include string. Yang ni saya galakkan letaklah terus semua. Okay. Kenapa saya galakkan letak? Sebab I.O. string memang kita pakai. Okay. I.O. string memang kita pakai. String.h memang kita pakai. Okay. Math pun kadang-kadang kita nak pakai kan. Power of 2, square root. So, biasakan diri letak je lah. I.O. manipulation pun dia, untuk case ni kita akan. Okay. And then after that, kita ini space standard. Dan letakkan estimator. Bagi best ni saya kena ajar terakhir. So, bila ada INT-min, kena ada di sini. Siap lah. Yang basic. Okay. Okay. So, this one, letaklah dia punya tajwid. Okay. So, yang ini yang kita dah buat setakat ni. Yang ini saya panggil sebagai Al-Fatihah. Okay. Kita punya permulaan. Maksudnya bila you nak start programming, inilah permulaan dia. Tapi permulaan kita ni orang kata raw lah. Kita punya starting ni. Kita punya permulaan ni raw. Dia tak ada tajwid dia kan. So kita masukkan dia punya tajwid. Okay. So tajwid dia kita masukkan lah. Kita mesti ada part untuk declaration. Okay. Kita mesti ada part untuk input. Okay. Kita labelkan siap-siap lah. Kita mesti ada part untuk proses. Okay. Kita mesti ada part untuk baik. So ini lengkap lah kita punya Fatihah. Cara nulis ni. Itu senang lah. Kita nak buat kerja. Okay. So kita comparekan based on Alice saja ya. Ya, kita proses tu. So based on Alice, I don't know, I can't read. Okay, declaration. So declaration kita tengok ada 5. Okay, so kita pun boleh declare 5 benda ya. Sebab saya tak berapa rajin bagi saya copy paste ya. Okay. So declaration biasanya kita buat macam ni lah. Buat sehabis cantik, sehabis baik. Ya, apa ni orang kata? Saya budak baru belajar punya declaration. Okay. Jadi saya potong-potong macam tadi ya. So, saya biasanya akan ajar declaration. Tak kisah mana-mana program ini, saya akan ajar yang full. Okay. Maksudnya, ajar yang se-perfect mungkin lah. Sentiasa letak initial value. Okay. Walaupun sebenarnya initial value ni tak wajib letak. Maksudnya, you boleh buang. Maksudnya, initial value boleh buang. Tak semestinya kena ada, boleh juga tak ada. Okay. Tapi kalau you nak cerita macam tu, baik kita kata kita berjimat. Okay. Cara nak berjimat terus, instead of you pakai double banyak kali ya, dia juga boleh declare macam ni. Dia hilang terus.
Memang jimat. Okay. Ini juga boleh declare macam ni. Maksudnya double total salary. Declare juga double bonus. Boleh juga. Okay. Dan tak semestinya kena ada. Boleh. Total salary tak ada initial value, bonus tak ada initial value. Okay. Tapi tiba-tiba yearly income sebab dia double juga. Syarat dia data type ada sama. Itu je. Jadi juga boleh buat. Okay. Maksudnya mana yang you nak ada initial value letak, mana yang tak nak ada tinggal letak. Tapi kenapa nak menyusahkan kita nak ingat banyak-banyak cara. Betul tak? So buatlah cara yang paling kemas. Itu yang paling penting. Okay. Ada soalan tak untuk declaration? Sudah. Okay. Hopefully you can relate lah what happened in Alice and what happened in C. Okay. Tak ada So kalau ada interrupt just on your mic and talk. Okay. So the next one, yang ni pun tak ada masalah lah. Okay. So yang ini kalau kita tengok, yang ni ada see out lah. Sebenarnya kan awal dia ada see out. Okay. Mana lah. Okay. So saya nak buat full lah. Boleh lah. Okay. So kita follow yang Alice ni. So Wolf kata, ni sistem kata apa? Sistem kata jadilah. Sistem kata what is your need? Inilah yang what is your need? What is your monthly salary? Itulah sistem tanya kan. And then sistem akan tanya monthly salary sama dengan so sebenarnya dia akan tanya simple to in out kan. Cuma dalam Alice kita buat gitu. Sebab dalam Alice dia based on apa tu namanya animation act. Okay. And then lepas itu kita buat see out juga. Walaupun bukan sistem yang cakap. Kan? Sebab dalam 1 to 8 tak ada beza siapa cakap. Okay. Semuanya kita assume daripada sistem. So, maksudnya lepas masukkan monthly salary, you juga cakap. Ini juga suruh dia cakap. My monthly salary is RM. Apa? Itu dia pen kat sini kan. Monthly salary. Okay. Ini yang berlaku ni. Untuk 3 line ni, ini yang berlaku. Okay. Untuk yang seterusnya pun sama. Maksudnya kita copy je this one. Okay. Dan kita copy. So, ini kalau kita nak copy paste daripada sini pun boleh. Kita nak tekan. Tak boleh. Copy. Tekan kat sini. Yelah malas kan. Ini yang also this, copy juga. Yang ni kita pakai. Itulah sama dengan. Kan? Tekan kat sini. Dan variable tak boleh nak copy. Variable kita nama your of service. Kita copy kat sini. Semuanya jadi copy paste. Dan kat sini, kita copy yang ni. Spacing kan. Nampak? Siap dengan spacing dia untuk jarak dan pun kita copy. Okay. So, dia akan keluar cantik lah. Tak hilang spacing dia. Nampak? Okay. And then, yes. Yes. Copy lagi lambat dia type kan. Kita type. Save. Okay. So. Baik. So, inilah yang berlaku pada kita buat input. How you can map it between Alice and between C++. Sebenarnya sama je. Kan? Kita menyelesaikan masalah yang sama. Okay. So, kita dah sampai tahap ni okey lah. Bolehlah kita try compile. Tengok ada error tak? Tertinggal semicolon ke apa kan? Kan tu ada error tertinggal semicolon. Dia compile lagi. Nampak pula kan? Jadi kita compile sekali. Ada lagi error. Pun tertinggal semicolon. Copy paste ni pasal. Compile lagi. Okay, warning 0, error 0 lah tu. Okay, error 0. Error yang paling penting untuk kita check. Okay. So ada soalan tak? Ini. Kakak ni. Ada So the next one. Okay. So how this can you can relate to your C++? Ini.
process will be the same. Okay. Okay. So proses tak ada beza. Proses dia kopi. Yeah. Is it? Larger or equal to 0, larger or equal to 0. And less than 3, less than 3. Sin 150. More or equal to 3, more or equal to 3, less or equal to 5, sin 500. More equal to 6, less or equal to 10, sin 800. More than 10, sin 1500. Or else, sin 0. Okay? Dan darab dengan tambah tu sama lah. Macam mana simbol dia sama? Dah benda yang sama kan? Okay? So by right, yang ni pun tak ada. Okay. Okay, untuk output dia jadi kita play around sikit And the last one untuk output yang ni tak ada apa lah. Kita gunakan tax credit apa semua. So dia besar lah sebenarnya kalau you run this one kan. Cost ni dia lari sikit lah. Dia tak lari mana. Jadi macam output kan. Dia bukan. Sama run button. Okay. Kalau kita run ni sampai habis kan. Banyaknya gaji dia. Okay. Dia tengok kan. Dia keluar. Wah. Dia macam terlebih-lebih lah. Lebih-lebih kan. Padahal ni dah 0.5. Tak tahu nak kecil dia. Dia kena kecil je. Pasal saya punya salary sama dengan year off ni tak? I expect my output. Salary sama monthly salary sama dengan ini patut saya buang. Banyak. Baik. Kopi tu. Wonder. Jadi tu saya nampak macam ada error. Salary. Sama dengan salary lagi. Year off ni lah. Kan? Itulah tadi. One yang patut kopi. Macam berakan hari ni. Lah, hope dia faham lah. Bisnes yang saya cukup. Okay, year of service. Okay. Tapi tadi saya tengok masa dia cakap-cakap tu ada macam year of service. Nampak yearly income tiba-tiba zero. Ini pun saya silap sebab itu. Ini mungkin. So, ini sepatutnya full number lah. Barulah dia keluar value. Okay. Kita try run ni. Bismillah. Try run ni. Saya 2% ni zero tapi tak check. Okay. 1,500 dia 15 tahun. Baru betul 15 years. Okay. Okay. Output dia tak salah, cuma tak dan sekejap. Okay. So condition tak ada apa. And finally so output ni untuk 126 116 tak ada beza lah. Set value and then opposite. Kalau you nak tambahkan dia boleh cakap 111 pun boleh. Okay. Cuma dekat 1 to dekat C++ output dia. Dia komen tempat output So output bergantung lah. Kalau you rasa benda tu penting, jangan. Kalau tak penting tak. Pada saya dia penting. Untuk kekemasan. Okay. Mana? Jadi kita buat output, jadi saya tambah balik. Okay. What is one? Okay, so untuk output, yang ni tak bukan.
So by right kita tak ada apa-apa masalah lah. Okay. Ini sebab kita buat sama macam perbualan ni. Oh kita tak letak inline. Kita nampak satu line eh. Ya. Okay. Keren sekali eh. Satu kompon. Buat. Okay. Maksudnya salary. Okay. Apa eh? So dia keluar 1500. Okay. Ini hilang spacing je. Balik spacing. Okay. Save balik. Buat balik. Okay. Okay, also this berapa? 15. Okay. Baik. So, okay. Output dia okey. Betul. Kalau kita kira pun betul. Tapi nampak tak? Dia tak cantik. Okay. Itu gunanya kita tambahkan I/O manipulation. Okay. So, apa kita nak buat dengan I/O manipulation ni sebenarnya? Okay. The first thing kita nak tambah adalah, kalau you perasan tadi, dia tak ada titik perpuluhan. Maksudnya bila nombor tu 15 buat SPSI 1500. Dia tak keluar 0.00 untuk sen ni. Memanglah tak ada sen. Tapi duit keluar lah. Betul tak? Oh nampak cantik kan? Oh nampak beragam kan? Okay. So kalau kita nak postkan the decimal number, kita boleh gunakan this kind of this solution. This instruction. Okay. So instruction ni biasanya kita letak selepas declaration. Dulu. Supaya you hanya perlu letak sekali. Kalau you letak kat bawah, takut nanti you kena letak kat setiap line. Maksudnya kalau boleh you letak sebelum you pakai. Sebab dia hanya perlu letak sekali sahaja sebenarnya. So saya suka letak seawalnya, selepas declaration. Okay. So apa this one buat adalah, kita nak setkan cout. Okay. Untuk fungsi output, okay. Untuk dia punya flag, untuk dia punya decimal point. Flag decimal point lah. Maksudnya, fungsi output ni dia ada banyak flag. Ada banyak benda yang dia boleh buat. Banyak benda yang dia boleh outputkan. One of the thing is dia punya decimal point. Itu yang kita kata. Masa show point, okay, kalau nombor tu ada point, okay, show the point. Okay. So when to show the point, fix it every time. Maksudnya sentiasa show the point. Okay. And then berapa titik perpuluhan kita nak show kan? Kita kata, okay. So kalau you nak showkan 5 titik perpuluhan pun boleh. Gantikan set precision ni, ketepatan titik perpuluhan ni dengan maksudnya kalau you run this time, okay, kalau you letakkan 5, okay, tak ada masalah. So, bila you run, masuk 1500 kan? Dia dah keluar 5 titik. Habis Syah tak logik pula dah macam mengira kata covalent chemistry and so on lah. Dan 15 sebab dia integer. Nampak? Semua akan nombor titik perpuluhan akan jadi ada titik perpuluhan. Cuma takkan kita nak buat 5 kan? Kita dah tahu ni RM. Okay. So, kita hanya setkan dia kepada. So, sebenarnya kita boleh kontrol lah berapa titik perpuluhan kita. Save balik. File. Dan kita. Mana nak write. Okay. Kita sama lah. 7,500. Dapat. Ada soalan tak? Dekat ini. Any question so far? Soalan? Tak. Okay. Tak ada soalan, saya bagi soalan. Okay. So kalau tak ada soalan, perasan tak? Titik perpuluhan ni, walaupun saya dah susun cantik sama dengan dia sama, RM dia sama kan. Tapi tiba-tiba, titik perpuluhan ni dia tak boleh nak sama. Jadi kalau ada 4 angka kat sini, kalau ada 5 angka kat sini, 4 angka boleh kat sini, 5 angka kat sini. Kan? Tapi bila kita buat tengok resit kat kedai apa semua kan, okay, kat kedai, dia punya tu cantik kan. Sama je dot je kan. Jadi kita belajar tu, awal-awal belajar menambahkan titik perpuluhan lah. Cikgu kata, tak kisah nombor dia macam mana, you abaikan. Yang penting titik perpuluhan dia dalam keadaan yang sama pada buku kotak-kotak matematik kita. Kan? Cikgu cakap yang tu kan. Maksudnya kita boleh abaikan lah titik perpuluhan tu sebenarnya kan. So, pastikan titik perpuluhan dia sama. Okay?
So kita nak samakan titik perpindahan. So untuk samakan dia, sebabkan kita dah tahu nombor kita ada titik perpindahan. Itu gunanya kita tambahkan tadi set width. Set width. So kita setkan width dia sebanyak 10. So sebenarnya ni boleh setkan berapa-berapa juga. So bila saya set widthkan dia sebagai 10 ni, apa saya buat sebenarnya maksudnya adalah saya setkan dia sebanyak 10 nombor. Maksudnya nombor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Tapi kenapa saya pilih 10? Sebab kita dah awal-awal tadi set kat atas, kita kata setkan precision tu sebanyak 2. Maksudnya daripada 10 nombor ni, 2 yang terakhir ni adalah untuk nombor titik perpuluhan. Maksudnya berapa-berapa lah. And then yang ketiga dari belakang ni adalah untuk dot. Dot tu pun dikira sebagai titik ni. So maksudnya kenapa saya suka setkan 10? Sebab saya rasa kita punya soalan takkan melebihi nombor 1 juta. So sebab tu saya suka setkan dia sebagai. So kita set width ni kebiasaannya hanya untuk kebiasaannya. Jadi saya sambung ni. Kebiasaannya hanya untuk yang kita bicara sebagai double ataupun untuk 2 number, untuk 4 ni lah. So sebab dia orthodox kita bicara sebagai integer kan. So tak perlu sangatlah letak. Sebab dia pun tak affect by our decimal point kan. So maksudnya apa expectation dia? Kita boleh expect dia keluar macam ni kan. 0, 0, any 7 number dot with remainder of 2 number. So apa dia buat dengan number kita ni sebenarnya? Katakan nombor yang kita ada hanyalah nombor 1, 2, 3, 4. So apa dia buat? Dia akan jadikan dia 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya dia memenuhkan nombor tu. Tapi tak adalah dia penuhkan dengan underscore. So apa dia buat? Dia penuhkan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dia penuhkan dengan spacing. Dia penuhkan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, dah lebih 4. Sebab nombor tu ada 6 kan termasuk tak. So 4. Faham itu kegunaan dia lah set width. So bila kita kata dengan dia, sentiasa jadikan nombor tu dalam bentuk juta ringgit kan. So titik perpuluhan tu bolehlah kita samakan. So apa jadi kat sini? The same dulu. Try compile, and then kita try. So kita akan tengok kali ni titik perpuluhan kita pun keluar cantik macam ni. And then dia pun keluar dalam keadaan yang sama. Yang semua macam tu. So kalau nak buat line-line pun jadi cantik lah kan. Apa tu jadi macam matematik kan. Jadi macam receipt betul kan. Cuma kan tadi bila kita run, tengok nombor tadi. Tengok nombor tahun ni. Sorang-sorang pula kat sini. Nampak? So kita pun kalau boleh nak macam kita tengok Excel lah. When you put number inside Excel kan. It always align to the right. So macam ni kita nak alignkan dia juga to the right. Kita boleh buat, kita setkan juga width. Boleh juga set. Cuma kali ni bila untuk integer, nombor dia tak adalah dalam bentuk juta ringgit. Nombor dia dalam bentuk 10 nombor 9 kotak. Dia tak tahu dah bahasa juta, 1000 juta. Bilion lah 1000 juta. Dalam bentuk bilion. Ya, 1000 juta dia. Dalam bentuk bilion. So nombor dia akan dalam bentuk bilion. So apa maksud dalam bentuk bilion tu? Maksudnya dia boleh panjang-panjang. Dan dia akan sentiasa sama. Subscribe setekan, subscribe compile. Ini saya buat panjang sikit lah. 1, 2, 3, 4. Sebab saya nak tunjukkan, dia akan tambah space dekat mana yang kosong sahaja. Dia takkan tolak nombor tu ke belakang. Maksudnya, kalau kita masukkan cantik je, dia tak ada masalah lah. Kalau kita masuk cantik je, maksudnya gaji 15 tahun, so sama juga. Dia akan align juga. So output kita jadi cantik.
Okay. Ada soalan tak? Untuk one, two. Hopefully you can relate what happened in Alice nama betul tak? Mana Alice? Hopefully you can relate to what happened in Alice and what also happened in siapa nama? In C++. Ada soalan tak? So by right simple lah. Okay. So pada ni tak ada soalan untuk kelas ni. Okay. So hopefully you dapat lah. Kalau you lost lah. Especially for the one who lost. Okay. Dapat lah sinar-sinar cara untuk you fahamkan diri sendiri. Sebab saya tak tahu macam nak fahamkan. Inilah yang terbaik yang saya boleh buat. Ajar daripada fundamental termasuklah sampai bukan unit hanya kepada sebab mungkin you faham C++. Kan? So, you tak faham sudut kod. So, you can relate from C++ to Alice. Or C++ to sudut kod. Okay? So, ada soalan? Soalan ini? Ada? Ada? Any question? Tak ada So, kalau tak ada, attendance is at our chat. Okay, ada kat chat. So, please click in your attendance and please do the next one. Next one for us to discuss on what is it? The next question. Okay, question number 5. Okay, so share coding. Okay, share coding. So, okay, so please click in your attendance and that will be all for today. So thank you class. Assalamualaikum.